Assalamualaikum kepada yang baru menonton dan yang setia tonton channel YouTube saya. Kali ni saya nak bercerita sambung pasal pengalaman peribadi dalam perjalanan saya sebagai seorang yang muflis. Sebab sebelum ni pernah buat satu video asal usul kenapa ianya berlaku. Lepas tu ada lagi satu video saya sentuh sikit, dan kali ni saya nak berkongsi apa yang telah berlaku sepanjang saya menjadi ataupun saya mendapat status muflis dalam kewangan. Bukan muflis dekat akhirat tu kita tak tahu. Itu yang tahu hanyalah Allah SWT. Dia tak tahu. Okey, jom tonton video ni. Okey, untuk yang tak tahu kenapa berlakunya muflis terhadap diri kita, boleh tengok definisi dia dalam laman web Jabatan Insolvensi Negara. Kat situ mereka ada letak definisi dalam bahasa mudahnya, dalam bahasa orang awam yang senang nak faham, iaitu apabila kita telah dikenakan satu tindakan mahkamah apabila kita tidak membayar hutang yang bernilai RM100,000 ke atas. Sebelum ni nilai itu lebih rendah. Waktu saya dikenakan tindakan, waktu itu nilainya hanyalah RM30,000 sahaja. Kemudian PKP berlaku semua, dinaikkan jadi RM50,000. Kemudian bila dah ramai muflis, kerajaan pun takkanlah nak biar semua orang kena kan. Dia pun menaikkannya kepada RM100,000 untuk macam susahkanlah untuk jadi muflis. Takkanlah semua orang nak kena muflis. Bukan semua orang yang muflis tu sengaja membuat hutang dan tak nak bayar. Ataupun macam saya, bukan saya yang guna duit tu, saya letakkan nama untuk tolong saya punya saudara tu buat bisnes. Masa tu saya zaman belajar, zaman naif dan noob lah, newbie pasal dunia ni. Kerja pun tak tahu buat apa lagi kan. Kita pun percayalah pada saudara yang agak tinggi jawatan dia dalam sektor kerajaan. Jadi kita pun rasa macam dia ni mesti tahu buat kerja, mesti tahu buat bisnes. Pada pandangan naif saya ketika tu. Oleh itu bukan semua orang ni yang kena muflis ni jenis buat hutang tak nak bayar. Bukan semua. Walaupun ada, tapi bukan semua. Pada awal tahun ni saya ada email kepada Jabatan Insolvensi. Saya nak minta penyata lah saya punya transaksi yang setiap bulan saya kena bayar kepada Jabatan Insolvensi Negara, dan mereka berikanlah kepada saya. Jumlahnya adalah RM12,000 yang mereka dapat, tetapi sebenarnya jumlah sebenar adalah RM13,185 sebab ada charge bank, iaitu charge standing instruction. Maksudnya setiap bulan memang automatik ditolak. Sebab tu ada charge lah. Saya pun tak pasti kenapa macam tu, kenapa charge-nya RM5.50 setiap bulan. Dah lah kita kena bankrupt list ni. Duit yang pinjaman tu, pembiayaan tu pun kita tak gunakan. Saya tak gunakan pun. Dah kena bankrupt, kena tolak lagi duit setiap bulan kalau nak guna kemudahan bank. Sebab masa awal-awal bankrupt dulu, kenalah buat urusan apa semua dengan pegawai insolvensi. Lepas tu dia cakap hanya boleh buat satu akaun bank, itu pun untuk tujuan masukkan gaji. Kita pun buat lah, dan dengan syarat bila nak buat akaun tu kena ada penolakan setiap bulan. Minta lah kalau boleh paling kurang, dan pegawai tu dia bagilah RM200 sebulan sebab dia kesian tengok saya. Cuba bayangkan kalau orang lain yang kena 500 ke 400 ke, orang yang sama situasi macam saya, yang duit tu bukan dia guna pun, dia hanya letak nama, dia hanya bertujuan nak membantu, tapi kena macam ni, dah lah kena muflis. Ada kesan-kesan dia. Lepas tu kena tolak lagi duit dalam akaun setiap bulan yang tak berbaloi pun kan. Kiranya macam kalau kita dapat gaji dalam bulan tu, memang kena tolak RM200. Siap-siap lah. Contohnya kalau saya punya gaji RM2,000, saya tak boleh anggap gaji saya RM2,000. Saya kena fikir dalam mindset saya punya gaji RM1,800. Macam itulah contoh dia. Pesanan awal, janganlah senang-senang nak memufliskan diri kita dengan cara letak tanda tangan kita bagi salinan kad pengenalan kita kepada sesiapa pun, walaupun punya ahli keluarga. Sebabnya kesan dia sangat lama dan berpanjangan. Saya daripada tahun
2017 sampai sekarang masih tak bebas daripada muflis. Selain tu ada juga kesan-kesan dia. Pertama sekali, kalau tengok dalam Fakta Bankrupt pertama dia boleh rujuk balik, kita tak boleh ada jawatan dalam tampuk pemerintahan kerajaan. Contohnya kalau kita ada jawatan dalam hakim, magistrate ke ataupun sebagai wakil rakyat, kita tak boleh. Contoh kita dah ada jawatan tu, bila kita kena muflis je, kita kena terus buang terus macam tu lah. Adalah prosedur saya tak tahu, tapi memang dalam akta ada tulis. Lepas tu kita tak boleh nak buat perniagaan sendiri, dah lah kena muflis. Lepas tu tak boleh nak berniaga sendiri. Selain tu, kalau ada ahli keluarga kita buat perniagaan ke, ada bisnes, kita pun tak boleh nak bekerja dengan mereka. Tu dah memang termaktub dalam akta. Memang kena tekan betul-betul lah orang yang muflis ni. Memang susah. Sebab tu ada macam video dekat TV3 kalau perasan tahun lepas 2023, yang mana lelaki ni dia sampai menangis-nangis, dia tak dapat kerja. Halangan yang lain pula ialah kita tak boleh nak meninggalkan negara Malaysia. Walaupun kalau kita nak bekerja dekat Singapura ataupun kalau kita nak pergi tunaikan umrah atau haji, kecuali kita dapat pelepasan daripada Jabatan Insolvensi Negara, kita kena buat surat apa semua, cakaplah nak pergi umrah ke, dapat kerja kat Singapura ke. Lepas tu adalah dia punya prosedur yang kita kena ikut, barulah lepas. Kita tak boleh ada kebebasan untuk keluar daripada Malaysia. Bercakap pasal muflis ni, tadi saya ada sebut pasal kerja kan, kita tak boleh nak kerja dengan syarikat buat sendiri ataupun syarikat keluarga, adik-beradik ke, isteri ke, itu memang tak boleh. Caranya ialah kita kena bekerja dengan syarikat yang tak ada kaitan dengan diri kita. Itu cara dia. Untuk diri saya ni, saya punya nasib, saya punya takdir ni memang baik, sebab waktu saya muflis tu saya masih bekerja dengan syarikat sebelum ni. Waktu tu tak ada apa-apa pun berlaku dari segi pekerjaan saya. Saya cuma ada masalah tak boleh nak dapat gaji melalui bank, sebab masa tu bank saya telah disekat. Panjang proses saya berhubung dengan Jabatan Insolvensi Negara, saya minta saya punya HR untuk bagi saya gaji dalam bentuk cash check. Dia bagi saya check, lepas tu saya tunaikan dekat bank. Tu caranya. Lepas dah selesai saya punya urusan, barulah bank saya boleh digunakan, barulah majikan saya masukkan gaji macam biasa. Dan kemudian saya berjaya dapat kerja lain, iaitu kerja saya sekarang ni, dan tak ada masalah. Sebab perkara ni bergantung kepada syarikat. Ada syarikat yang memang tak nak orang bankrupt atau muflis, ada syarikat tak kisah. Macam yang saya sebut tadi pasal lelaki yang nangis-nangis dalam TV tu, kebanyakan yang syarikat tolak dia punya permohonan kerja sebab syarikat tu punya polisi mereka tak bersetuju dengan orang yang muflis. Mungkin mereka rasa orang yang muflis ni tak ada disiplin, ada masalah, jadi mereka tak nak terima. Itu bergantung pada polisi syarikat masing-masing lah. Kalau macam syarikat saya ni, memang awal-awal saya isi borang permohonan kerja tu kan ada satu ruangan tu dia tanya, adakah anda muflis ke? Lepas tu ada ruangan lagi satu, dia tanya kenapa. Saya tulis sebab tolong saudara, dan Alhamdulillah dapat kerja. Selain tu juga saya pernah lah memohon kerja dan saya rasa saya tak dapat sebab saya pernah bagi tahu HR tu terlebih dahulu yang saya berstatus muflis. Mungkin dia tak balas sebab saya muflis agaknya, tapi dia yang cari saya dahulu bukan saya cari dia. Dia yang tanya saya kalau berminat hantar email, cari peluang yang lebih baik. Tapi mungkin disebabkan status saya tak dapat. Tetapi sebelum ni saya ada juga interview temuduga dan saya pun dapat pekerjaan tersebut, walaupun saya telah tulis dekat borang yang dia berikan tu status saya muflis. Jadi saya nak beritahu yang perkara ni bergantung pada syarikat. Semuanya yang saya dapat tu saya tak pergilah atas sebab-sebab peribadi. Walaupun saya berstatus muflis, tetapi tak semestinya saya tak boleh nak uruskan kewangan dengan baik. Contohnya kalau kita ni kena melapor pendapatan, kita kenalah ikut peraturan dekat Malaysia ni. Kita kena lapor pendapatan kita dan kita kena bayar cukai mengikut perkiraan dia lah. Daripada tu saya pun ada buat isi laporan cukai sebab gaji dah melebihi yang ditetapkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Walaupun kita berstatus muflis
Muflis. Kita tak boleh nak macam aku Muflis lah, lantak lah, aku tak nak apa semua, aku tak nak bayar apa semua, tak boleh. Kita masih ada tanggungjawab sebagai seorang rakyat, juga sebagai orang Islam lah. Sebab saya pernah dengar satu tazkirah daripada Dr. Zaharuddin. Beliau mengatakan cukai pendapatan yang kita bayar tu kita boleh niatkan sebagai sedekah dan kita dapat pahala daripadanya. Selain itu juga duit gaji, pendapatan apa semua, kita bayarlah zakat pendapatan kepada Majlis Agama Islam Negeri yang kita bekerja. Kita jangan lupakan kita punya tanggungjawab untuk membayar zakat sekiranya perlu bayar. Ada perkiraan dia lah, boleh rujuk kepada kalkulator zakat yang disediakan dekat laman web Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Dari segi kewangan untuk beranakkan duit, saya perasan ada beberapa institusi yang memang tak bagi orang yang muflis ni terlibat. Contohnya kalau dalam saham, kita tak boleh nak buat akaun CDS kalau kita berstatus muflis. Kita kena buat pilihan lain. Kalau kita nak melabur digital asset exchange macam Luno ke, tokenize ke, itu boleh. Sebab saya pernah labur dalam Luno dan berjaya dapat duit. Boleh tonton video saya sebelum ni. Dan juga macam Wahid Invest, dan sekarang saya masuk dalam Versa, itu pun boleh juga. Sebenarnya kita ada peluang, kita kena carilah peluang tu untuk kita keluar daripada status muflis ni untuk kita hidup. Okey lah, itulah sedikit sebanyak saya punya perkongsian tentang status muflis ni. Ada siapa yang ada komen, boleh kongsi, boleh tanya apa-apa. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Kita cakap pasal benda lain pula lain kali. Terima kasih.